السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi pada pagi ini menyambung perbahasan daripada risalah Da'awat Al-Anbiya ataupun rintihan para Nabi yang menghimpunkan pada kita doa-doa para Nabi. Dan hari ini insya-Allah kita akan sambung doa Nabi Sulaiman alaihi salam, iaitu muka surat 208. Selepas daripada doa Nabi Sulaiman, kita akan masuk pada doa Nabi Zakaria. Selesai doa Nabi Zakaria, kita akan masuk bahagian terakhir untuk risalah ni, iaitu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengandungi pada bahagian doa Nabi Muhammad itu 12 doa. 12 doa terbahagi pada 3 bahagian. Okay. Saya sebut ni sebab nak menunjukkan kita dah nak habislah buku ni ceritanya. Okay. Bila mana nak habis buku ni, saya duk terfikir apa lagi yang kita nak guna sebagai bahan untuk kita kuliahkan pada kuliah subuh ni. Okay. Cuma insya-Allah kita akan sambung juga berkenaan dengan doa-doa yang lain. Cuma lah kepala ni duk terbayang ada satu doa, ada satu buku, nama dia Syarhud Du'a, syarah kepada doa-doa minal Qur'ani was sunnah, daripada Al-Quran was sunnah, yang ditulis oleh penulis kepada Hisnul Muslim ataupun perisai Muslim, yang mana buku tu dia syarahkan doa-doa dalam hadis, doa-doa dalam Al-Quran, dan dia terangkan perkataan-perkataan dalam doa tu, dan dia berikan beberapa fawaid ataupun faedah, manfaat daripada doa-doa tersebut. Cuma buku tu belum ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Jadi saya masih lagi duk cari ikut-ikut ada buku lain yang lebih mudah untuk kita dapatkan, dan kita lebih prefer yang dah ada terjemahan lah. Okay. Cuma lah kepala duk nampak yang tu untuk setakat ni lah. Okay. Tak apa, kita sambung pada pagi ni doa Nabi Sulaiman ke surat 208. Kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis Hafizahullahu ta'ala. Dia kata, antara doa para Nabi yang dinyatakan dalam Al-Quran adalah doa Nabi Sulaiman alaihi salam, seorang Nabi yang Allah Ta'ala telah berikan kepadanya sebuah kerajaan dan mengajarkan kepada Nabi Sulaiman itu oleh Allah Azza wa Jal beberapa perkara yang tidak ada dan tidak dapat pada Nabi-Nabi yang lain. Kalau kita tengok dalam suratul Naml, muka surat 208 tu, dia datangkan dalil daripada ayat 16 surah An-Naml. Allah Ta'ala sebut pada ayat 16 surah An-Naml, wa waritha Sulaimanu Dawud wa qala ya ayyuhan nasu 'ullimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai' inna hadha lahuwal fadlul mubin. Maksud ayat ni, Allah Ta'ala kata wa waritha Sulaimanu Dawud,
kami wariskan kepada Sulaiman itu apa yang telah ada pada Daud alaihissalam, iaitu bapa kepada Nabi Sulaiman, yang mana Nabi Daud juga Allah Ta'ala berikan kepadanya kerajaan yang besar, tapi kerajaan anaknya lagi besar berbanding kerajaannya, dan kebolehan anaknya lagi banyak dan lagi luas berbanding ayahnya. Itu tidak mengurangkan kedudukan Nabi Daud, tidak mengurangkan kedudukan Nabi Daud, walaupun apa yang ada pada Sulaiman itu tidak ada pada ayahnya, iaitu mantiqat tayr, kebolehan untuk memahami bahasa binatang, khususnya disebut dalam Al-Quran mantiqat tayr, apa yang dituturkan oleh burung-burung. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, ya ayyuhan nas ulimna mantiqat tayr. Nabi Sulaiman ni dia telah buat satu announcement kepada orang-orang ramai. Wahai manusia, telah diajarkan kepadaku pertuturan burung-burung. Wa utina min kulli syai', dan telah diberikan kepadanya daripada segala sesuatu yang tak diberikan oleh orang lain, iaitu kebolehan untuk menguasai bukan hanya manusia, binatang, termasuklah makhluk yang tak dapat dilihat oleh pandangan manusia, iaitu jin dan juga syaitan. Sama ada jin tu jin yang baik ataupun jin tu jin yang jahat. Termasuk dalam kisah Nabi Sulaiman ni ialah kebolehan Nabi Sulaiman untuk mengarahkan ataupun memerintah Ifrit. Ifrit ni ialah salah satu daripada kelompok jin yang mereka termasuk dalam kelompok jin yang jahat. Allah Ta'ala sebut inna hadza lahuwal fadlul mubin. Inilah sebenarnya kelebihan yang sangat nyata, limpah kurnia yang nyata. Allah Ta'ala sebut tentang apa yang dia telah bagi pada Nabi Daud itu, apa yang dia telah bagi pada Nabi Sulaiman itu ialah bahagian daripada kelebihan. Muka surat 208 lagi dia sebut, baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada baginda. Baginda berdoa kepada Allah dan memohon kepadanya agar sentiasa mengilhamkan untuk bersyukur atas kurniaannya yang telah diberikan. Baginda juga sentiasa memohon kekuatan daripada Allah untuk melaksanakan amal saleh demi mencapai keredaan Allah. Disebut dalam surah yang sama, iaitu ayat yang ke-17 sampai 19. Tadi kita dah sebut ayat yang ke-16. Itu ialah permulaan kepada Tuhan cerita apa yang Tuhan beri kepada Nabi Sulaiman. Sekarang ni ayat yang ke-17, Allah Ta'ala sebut wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Dihimpunkan bagi Sulaiman itu bala tenteranya yang terdiri daripada jin dan manusia dan burung. Adakah burung sini bermaksud burung sahaja? Burung ini ialah perlambangan kepada kebolehan untuk menguasai semua binatang, bukan hanya burung. Sebab apa? Sebab di antara binatang yang paling sukar untuk ditundukkan ialah burung. Sebab kita tidak ada kebolehan yang ada pada burung, iaitu terbang. Binatang-binatang lain dia ada kaki yang kita still boleh kejar lagi, walaupun taklah kita ni termasuk makhluk yang kuat lariannya. Tapi dia punya cara dia bergerak sama, iaitu melata di atas muka bumi. Itu haiwan lain, tak termasuk yang duduk di air lah ataupun di laut. Cuma bila mana sebut burung, ianya ialah sejenis makhluk yang paling payah dan jauh dia punya akses berbanding makhluk-makhluk lain, binatang-binatang lain. Jadi bila mana Tuhan sebut dalam surah An-Naml ayat yang ke-17, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal ins, telah dihimpunkan bagi Sulaiman itu tentera-tenteranya daripada jin dan manusia, wat tayri, dan juga burung. Sebab burung ni kalau kita fikirlah, macam mana dia nak berbaris di hadapan Nabi Sulaiman? Satu benda yang sukar. Burung ni dia bukan macam manusia, boleh tarik untuk buat barisan nak berkawat, bukan. Tapi nak ceritanya Sulaiman dia boleh buat benda tu. Benda tu berlaku dalam sejarah pemerintahannya. Maknanya kita boleh tengok burung, biasa kita tengok perbarisan ni, bila perbarisan biasa kita boleh tengok, biasanya perbarisan ni hari kemerdekaan lah kalau Malaysia ni yang paling mudah.
orang berbaris, which is benda tu normal. Satu orang pemimpin, dia ada kerajaan, dalam kerajaan dia ada bahagian ketenteraan. Okay. Bila mana ada hari penting, dia akan buat perbarisan. Banyak dia tunjuk apa yang dia ada, aset-aset keselamatan dia. Tapi yang ada pada kerajaan Sulaiman ni, bukan hanya orang yang boleh berbaris, tapi yang boleh berbaris itu ialah orang, jin dan burung, dan juga binatang-binatang yang lain. Cumanya nak kata burung dia boleh berbaris, itu ialah satu benda yang sukar dan tidak ada pada mana-mana pemerintah sebelum Sulaiman dan juga selepas Sulaiman, melainkan itu hanya ada pada Nabi Sulaiman saja. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-18, hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Sehinggalah dalam perbarisan itu bergeraknya Nabi Sulaiman dan tentera-tenteranya ke satu tempat. Dalam Al-Quran sebut hatta idza ataw ala wadin naml, sehinggalah mereka sampai ke satu lembah yang mana lembah tu semut duduk di situ. Okay. Qalat namlatun, maka berkata seekor semut, ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum, wahai sekalian semut-semut, masuklah kamu ke dalam sarang kamu, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun, supaya kamu tidak terpijak ataupun tidak dirosakkan oleh tentera-tentera Sulaiman. Okay. Dalam ayat ni kita boleh tengok Al-Quran ni dia bukan kalam makhluk, Al-Quran ni dia bukan rekaan. Al-Quran ni datang pada Allah Azza wa Jal. Bila mana sampai cerita ni, Allah Ta'ala kata bergeraknya tentera Nabi Sulaiman, bergerak, akhirnya sampai ke lembah semut. Lembah tu lembah yang besar. Okay. Berkatalah seekor semut. Okay. Orang yang belajar bahasa Arab dia akan tahu namlatun dalam bahasa Arab ialah semut betina, bukan semut jantan. Walaupun kita ni tak peduli pun jantina semut jantan ke betina. Okay. Cuma dalam bahasa Arab namlatun, segala perkataan yang ada ta marbutah itu, jenis perkataan itu kebiasaannya ialah feminim ataupun muannas, dia ke arah keperempuanan. Tak semua, tapi nak katanya kebanyakan perkataan bahasa Arab macam tu. Kebanyakan perkataan bahasa Arab macam tu. Tapi ada perkataan-perkataan walaupun dia ada ta marbutah di belakangnya, di ujung kalimah itu, tidak menunjukkan bahawasanya perkataan itu bermaksud feminim ataupun ianya membawa jantina kepada perkataan tersebut. Contohnya al-malaikah, malaikat. Dia ada ta marbutah belakang. Tapi kita tak boleh kata, oh ini makhluk jenis jantina dia perempuan ataupun betina. Tapi pada masyarakat Arab jahiliah dulu, memang mereka kata malaikat itu ialah anak perempuan Allah Azza wa Jalla, sebab mereka guna kaedah yang umum. Dan mereka dapat maklumat yang tak jelas daripada ahli kitab sebelumnya, khususnya Yahudi dan Nasrani, yang memang tujuan mereka ialah untuk menyelewengkan dan juga mengelabui masyarakat Arab jahiliah untuk dapat maklumat yang benar. Okay. Cuma nak kata pada ayat ni Allah Ta'ala kata ratu kepada semut itu, sebab memang dalam orang kata apa, koloni semut ni ataupun komuniti semut ni, yang jadi ketuanya ialah kebiasaannya ialah betina. Memang tak berlaku pada jantan, memang dia betina. Dia sama macam lebah, sebab yang betina ni lah yang akan hasilkan telurnya, yang akan keluarkan dan tambahkan semut-semut yang lain yang akan keluar. Samalah macam lebah pun. Okay. Cuma nak katanya Quran, walaupun benda tu simple, tapi ianya menunjukkan bahawasanya betapa teliti dan betapa jelasnya maklumat bila mana Quran persembahkan sebuah maklumat itu. Okay. Ya ayyuhan naml, kata ratu semut tu, wahai sekalian semut, masuk dalam sarang kamu supaya kamu tak dipijak oleh tentera Sulaiman. Sebab mungkin dia orang tak perasan kita ada di bawah ni. Apa ayat seterusnya kata? Fatabassama dhahikan min qawliha. Lalu Sulaiman pada waktu itu, Allah Ta'ala kata, dia tersenyum
sehingga ketawa. Tabassama senyum, dhahikan dah start nampak gigi dah. Senyum tak nampak gigi lagi, tapi dhahikan dah nampak gigi. Min qauliha, dengan sebab terdengar dan faham apa yang diucapkan oleh Ratu Semut itu. Wa qala, kemudian Nabi Sulaiman pun berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhan, engkau ilhamkan kepadaku kesyukuran terhadap limpah kurnia yang engkau limpahkan kepadaku, wa ala walidayya, dan juga yang telah engkau limpahkan ke atas kedua ibu bapa aku, wa an a'mala salihan tardahu, dan engkau jadikanlah aku ini sentiasa melakukan amal yang saleh, wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin, dan engkau masukkanlah diriku dengan rahmatmu tergolong dalam kalangan hamba-hambamu yang saleh. Okay. Ini yang nak kita bahas, iaitu doa Nabi Sulaimannya di sini, iaitu pada ayat yang ke-19. Ini pada surah An-Naml. Nanti kita akan tengok doa yang seterusnya, iaitu pada ayat yang ke-35 surah Sad, pada muka surat yang akan datang. Okay. Doa yang ke-19 ni, doa pada ayat ke-19 surah An-Naml ni, okay, kita boleh tengok bila mana Nabi Sulaiman dia dengar kata-kata Ratu Semut itu, maka dia pun kata, qala rabbi auzi'ni, wahai Tuhan, ilhamkanlah kepadaku untuk aku bersyukur ke atasmu. Okay. Itu bahasa Melayu standard. Okay. Saya nak bagi terjemahan yang lebih dekat dan lebih kita faham. Auzi'ni dalam bahasa Melayu, sebelum ada tu, auzi'ni dalam bahasa Arab mari pada perkataan waza'a. Waza'a bermaksud bahagi. Kita sini sebut bedak kot, bedak-bedak. Okay. Itu waza'a. Okay. Maknanya kalau kita terjemah dalam bahasa daerah kita, okay, wahai Tuhan, bedakkanlah kepadaku untuk aku boleh syukur atas nikmat-Mu. Okay. Bahagikan kepada aku. Walaupun dia terjemah ilhamkan kepadaku, sebab kalau ilham dalam bahasa Arab, Rabbi alhimni, itu yang betulnya. Wahai Tuhan, ilhamkan kepadaku. Tapi Nabi Sulaiman dia guna perkataan auzi'ni, bahagikan kepadaku. Maknanya apa? Kesyukuran tu banyak bahagian dia. Banyak bahagian dia. Cuma Nabi Sulaiman dia spesifikkan, dia kata, bahagikanlah kepadaku untuk bersyukur ke atas nikmat-Mu. Maknanya bersyukur ke atas nikmat yang sudah ada. Dan dia ada part seterusnya untuk syukur ni, bersyukur terhadap nikmat yang belum datang. Pun ada juga. Sebab manusia ni kadang-kadang kalau dia tak ada sifat syukur, dia akan menjadikan diri dia tamak. Poin dia ialah manusia kena bersyukur. Dia dapat ke, dia tak dapat ke, dia bersyukur. Sebab walaupun dia tak dapat macam orang lain dapat, tapi secara umumnya berjalan pada dirinya nikmat, iaitu dia boleh hidup. Itu common, nikmat yang paling basic. Dia boleh hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, dia boleh kenal siapa Tuhan yang betul. Yang ketiga, dia duduk dalam iman. Dia duduk atas agama yang betul. Walaupun dia tak ada rumah yang besar, duit yang banyak, apa-apa saja pun, kenderaan yang elok apa semua, tapi umumnya, basicnya, dia sudah melalui dan mengecapi nikmat Tuhan. Cuma bila mana sampai part Nabi Sulaiman ni, Allah Ta'ala cuba gambarkan bila mana manusia itu telah berjalan atas diri nikmat yang berbagai-bagai dan nikmat yang tak ada pada orang lain, iaitu kebolehan menguasai kerajaan yang besar. Maka minta Nabi Sulaiman supaya dia ni jadi orang yang bersyukur, supaya dia tak jadi samar, hati dia tak berubah dengan kebolehan-kebolehan yang dia ada. Begitulah juga kita dalam kehidupan pun, segala nikmat yang telah berjalan itu ada dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan mendekatkan diri pada Allah. Yang kedua, kemungkinan menjauhkan diri pada Allah. Sebab kita kena tahu, benda-benda yang baik ni, yang elok ni, yang mudah dapatlah hidup, ada keuangan yang elok, ada tempat tinggal yang baik, ada kenderaan yang baik, manusia dia kadang-kadang mudah gelong, mudah terlupa sini. Waktu ni dia kena sentiasa jaga dan guide diri dia untuk dia mensyukuri nikmat Tuhan.
supaya dia tidak menjadi orang yang kita sebut dengan nama kufur nikmat. Bentuk kufur nikmat ni bukan maki Tuhan, terlupa nak terima kasih pada Tuhan, pun bahagian kecil dah pada kufur nikmat tu. Tak perasan yang kita dapat ni ialah daripada limpah kurnia dia. Okey, itu yang pertama. Okey. Yang kedua, dalam doa yang sama Nabi Sulaiman kata wa ala walidayya. Pertama dia minta Allah Taala bahagikan pada dia ni rasa syukur terhadap nikmat yang dia dapat dan nikmat yang telah diberikan kepada mak dan ayah dia sebelum ni. Khususnya ayah dia lah. Okay. Antara bentuk kesyukuran yang perlu ada dalam diri seorang manusia ialah bersyukur dengan sebab apa yang telah dapat pada kedua ibu bapanya. Mak ayah kita ni dapat apa pun kita kena syukur, sebab berjalannya nikmat Tuhan itu penerusan daripada nikmat-nikmat yang dah dilalui dan dikecapi oleh ibu bapa kita sebelum ni. Maknanya kalau orang tu dia lahir daripada family yang elok, lagilah dia kena beri perhatian terhadap doa ni. Jarang sangat susah pada senang, lagi dia kena beri perhatian terhadap doa ni. Mudahnya hidup nak akses ke mana-mana, orang lain kena ada queue panjang, orang lain kena beratur, apa saja urusan hidup dia mudah, dia tak macam orang lain. Lagilah dia kena meneliti doa ini, sebab doa ni lah doa orang yang paling kaya, manusia yang paling mudah, manusia yang paling luas aksesnya, kabelnya. Ada orang dia rasa dia boleh attach dengan mana-mana orang besar, itu pun dia rasa banyak senang yang dah dia dapat. Ini kan pula Nabi Sulaiman, dia boleh attach bukan hanya dengan manusia, dia boleh attach dengan makhluk, dia boleh attach dengan macam-macam. Sebab kita hari ni mungkin kita baik dengan orang besar, tapi bila mana rumah kita kena serang dengan serangga, kita tak boleh deal dengan serangga tu. Tuan-tuan, rumah kita ada serangga yang datang. Kita tak boleh nak bincang dengan serangga tu, nak deal dengan dia supaya dia keluar. Kita kena panggil pest control jugalah sekali. Tapi yang ada pada Nabi Sulaiman, dia tak perlu panggil benda tu, sebab dia dah faham, dia dah dengar benda tu, dia boleh deal. Tidak ada pada benda lain melainkan pada diri dia. Jadi nikmat yang ada pada diri dia sangat luar biasa. Cuma benda yang kita kena sedar, pada diri Nabi Sulaiman ni dia banyak keajaiban-keajaiban yang berbagai-bagai. Kadang-kadang dengan cerita Nabi Sulaiman yang over macam ni, keluarlah dakwaan-dakwaan yang di kemudian hari, termasuk zaman kita ni, ilmu Nabi Sulaiman ni tak habis, boleh diamal, boleh diambil, boleh dikecapi juga oleh kita pada zaman sekarang. No, itu dakwaan yang tak betul. Sebab tu kalau kita tengok dalam setengah-setengah buku-buku yang menghimpunkan doa-doa yang tak jelas, amalan-amalan yang tak jelas, dan amalan tu disandarkan kepada Sulaiman, Nabi Sulaiman. Antaranya ialah kitab Majmu' Syarif. Dalam fatwa negeri Perlis, Majmu' Syarif ni antara kitab yang dilarang pengedarannya, diharamkan penyebarannya di negeri ini. Kitab tu kecil. Dalam kitab tu ada banyak doa-doa yang tak tahu daripada mana asalnya, termasuklah fadilat-fadilat yang sangat over. Antaranya ialah doa Ukasyah, termasuk doa Nabi Sulaiman untuk menundukkan sebahagian daripada makhluk-makhluk Tuhan, termasuk tunduk jin, termasuk tunduk binatang-binatang buas, apa-apa semua. Itu semua tambahan, itu semua tidak ada sandaran yang jelas. Tapi tak mustahil kalau Tuhan nak jadikan kita ni binatang boleh tunduk. Okay. Cuma boleh dipelajari, lalu kata ilmu tu milik Nabi Sulaiman, yang tu tak betul. Sebab apa yang berlaku pada diri Sulaiman itu ialah mukjizat, dan dia bukan satu buku Tuhan bagi, okey ni satu buku, amalan-amalan yang ada dalam ni kamu akan dapat semua kuasa-kuasa pelik yang telah disebut dalam buku ni. Bukan. Ni bukan cerita si bongkok Piramli mandi air bahtera Nuh, hilang bongkok dia. Bukan cerita tu. Ini cerita lain. Ini cerita mukjizat. Sebab tu mukjizat dan juga karamah, dia bukan dua benda yang boleh dipelajari. Pemiliknya tak tahu macam mana benda tu boleh berlaku, hanya pada diri dia. Nabi Sulaiman tak boleh turunkan ilmu ni kepada zuriat seterusnya. Nabi Daud pun dia tak jumpa mana-mana orang sehingga dapat kelebihan tu pada anak dia. Bukan. Cuma nak katanya orang suka dakwa, ilmu ni ilmu Sulaiman. Ilmu nak tundukkan jin, padahal itu ilmu sihir, itu bukan ilmu Sulaiman pun. Nabi Sulaiman telah menafikannya.
Dia tidak terlibat dengan benda tu. Sebab tu kalau kita tengok fitnah yang berlaku selepas kewafatan Nabi Sulaiman ni ialah ramai pihak yang mendakwa mereka memiliki hikmat Sulaiman. Hikmat Sulaiman. Sebab tu hatta kita masyarakat Melayu ni pun terikatnya cerita-cerita masyarakat dengan Nabi Sulaiman menunjukkan adanya sikap membesarkan Nabi Sulaiman lebih daripada apa yang sepatutnya, dan kurangnya memberi perhatian terhadap apa yang Tuhan sebut terhadap diri Sulaiman dalam Quran. Sebab tu kita akan tengok kisah sang kancil dengan Nabi Sulaiman tak ada kaitan pun. Benda Quran tak sebut. Kisah gong Nabi Sulaiman ni cerita masyarakat sekolah rendah duk sebut. Cuma dia tak kata adakah Sulaiman itu Sulaiman yang disebut dalam Al-Quran. Sulaiman lain boleh jadilah, Sulaiman akhlakan ke boleh jadi kot. Ini bukan Sulaiman tu, bukan Sulaiman Nabi ni. Sebab cerita ni ialah cerita seorang Nabi, dan maklumat dia terhad dan kebolehan yang dia ada bukan itu yang perlu diburu oleh umat akhir zaman. Cuma yang kita kena sedar daripada cerita Nabi Sulaiman ni, kita kena faham apa? Tuhan dia boleh buat benda yang impossible, dia boleh buat. Tapi dia jalankan hidup kita ni dengan sebab-sebab alam yang telah dia jadikan. Macam saya selalu sebut, manusia kalau dia lapar, dia kena makan. Dia usaha macam mana pun untuk ubah proses mengenyangkan diri dengan tidak makan, mustahil berlaku. Macam-macam mana pun dia kena masukkan sesuatu dalam badan dia. Dia nak hilangkan dia punya mengantuk, dia cuba ubah proses nak hilangkan mengantuk, makan ni, minum ni. Tak, dia tak akan sama dengan proses untuk hilangkan mengantuk itu dengan tidur juga lah sekali. Itu hukum alam yang sudah berlaku. Macam mana kamu nak dapat rezeki lebih, kamu kena keluar, kena kerja mengikut kemampuan kamu. Kalau orang tu orang yang intelek, dia kena tulis, dia kena hasilkan banyak benda. Kalau orang tu tenaga dia banyak, dia kena kerja lebih daripada orang-orang lain yang tenaga biasa, baru dia dapat penghasilan yang banyak. Dia tak boleh tunggu dan akhirnya dapat lebih pada orang. Itu mesti ada penipuan di belakang. Cuma nak katanya Tuhan boleh buat yang lebih tu, Tuhan boleh buat. Cuma Tuhan nak sebut, kuasa aku kamu jangan unexpected, kamu jangan expect. Kuasa aku lebih daripada tu lagi. Kamu jangan jangka kuasa Tuhan ni sampai takat ni je kot. Tak ada. Perbahasan tu tak ada. Cerita Nabi Sulaiman nak kata kuasa Tuhan lebih daripada apa yang kita bayang. Itu poin dia. Cuma sekarang ni kita nak ambil manfaat daripada doa Nabi Sulaiman. Apa yang dikurniakan pada ibu dan bapa Nabi Sulaiman pun, Nabi Sulaiman minta supaya dia pun jadi orang bersyukur di atas nikmat yang dah berjalan kepada ibu dan ayah. Mana kalau kita ada family yang baik, daripada family baik tu, maka mengalir kepada kita rezeki yang baik, maka itu lebih-lebih lagi lah untuk kita bersyukur. Wa an a'mala salihan tardah. Yang ketiga, dan aku mohon supaya aku dapat beramal dengan amal saleh yang kamu redha. Tengok doa Nabi Sulaiman. Supaya aku ni boleh buat amal saleh yang kamu redha, bukan orang redha. Ada orang dia buat amal saleh supaya orang redha, supaya orang nampak dia telah buat. Dia balik depan Tuhan, dia mungkin zero daripada apa yang dah dia buat. Sebab kita nak perhatian Tuhan. Yang keempat, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Wahai Tuhan, bila mana aku meninggal nanti, mati nanti, dengan rahmat kamu, maka kamu masukkan aku dalam kumpulan orang-orang saleh. Sebab kebanyakan doa para nabi, sebelum ni kita dah bahas doa Nabi Yusuf. Apa doa Nabi Yusuf di akhir, selepas daripada dia jumpa dah family dia dah boleh, orang kata apa, rungkaikan balik silap faham orang terhadap diri dia. Dia kata, Rabbi tawaffani muslima, wahai Tuhan jadikanlah aku wafat di atas agama yang betul, wa alhiqni bis salihin, dan tempelkan aku, dekatkan aku dengan orang yang saleh. Nak masuk dalam zumrah, dalam kumpulan orang saleh. Sebab tu bila mana kita bahas cerita Nabi Sulaiman, bukan kita fikir macam mana aku nak boleh pandai faham bahasa burung macam Sulaiman. Sebab tu ada orang yang pergi mikat burung pun sebut nama Sulaiman. Sebab nak bagi burung masuk dalam jebak dia. Saya tak pasti tempat kawasan ni, tapi kalau di Terengganu kita tengoklah orang jebak burung tu. Ada setengah orang sebut nama Sulaiman. Nama Sulaiman sebut, dia tu subuh tak semayang, tapi Sulaiman tu nak kena sebut tak. Punya awal masuk hutan nak jebak burung. Nama Sulaiman tu sebut.
Ini semua benda-benda yang sampingan. Tak betul pun. Orang tu pandai, dia bolehlah pikat burung tu. Maknanya pemerhatian. Yang tu bukan ilmu Nabi Sulaiman, iaitu ilmu pemerhatian je. Dia tengok burung tu kukur ni macam mana, burung ni macam mana. Kan dulu kan di Pantai Timur ni dia ada pertandingan suara burung. Saya tak pasti tempat di Perlis macam mana, tapi di Terengganu Kelantan dia ada burung ngobok panggil ni. Burung ni ada pertandingan, ada suara dia sampai belah-belah ribu harga dia. Okey. Cuma nak kata peminat kepada pemikat burung ni, mereka ada ilmu pemikat yang dia orang ikat dengan nama Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman berlepas diri pun ada ilmu tu. Tak ada kena-mengena pun. Cuma dia orang ni selalulah guna ayat ni, wa warisa Sulaimanu Daud wa qala ya ayyuhan nasu 'ullimna mantiqat tayr. Sebab saya selalu dengar daripada, bukan selalu, pernah dengar. Bukan selalu tu maknanya macam kita berkawan dengan dia orang. Cuma ni pernah dengar pengamal ataupun penggiat dalam bidang memikat burung ni, dia pakai ayat ni nak bagi burung tu dengar, kata dia. Tapi dia baca memang tunggang langgang lah, tak bunyi macam ayat Quran apa. Okay. Cuma nak katanya dia minat tu, dia catat benda ni. Itu bukan. Itu bukan kita punya priority bila mana kita bahas bab ni. Okay. Jadi bila mana kita tengok doa Nabi Sulaiman ni, poin dia ialah untuk menjadikan diri bersyukur. Sulaiman yang kaya macam tu pun, yang hebat macam tu pun, masih lagi bersyukur, masih lagi cari peluang untuk duduk dekat dengan orang-orang yang saleh. Jadi kita lebih-lebih lagi lah. Sebab tu bila mana kita bahas tentang Nabi Sulaiman, bukan kita bahas keajaiban yang ada pada diri dia, tapi kita bahas tentang apa yang ditunjukkan oleh diri Sulaiman sebagai hamba yang taat pada Tuhan, walaupun berada pada posisi kedudukan yang paling tinggi berbanding mana-mana orang atas dunia, iaitu raja ataupun pemerintah. Sebab tu kita akan tengok ada orang dia nak buang masa pada cerita Nabi Sulaiman ni. Ada orang dia berusaha nak cari tongkat Nabi Sulaiman tu dekat mana. Tuan tengok yang viral 2-3 bulan, 2-3 minggu baru ni lah. Ada satu orang yang dia kata dia tu boleh rawat orang, dan cara rawatan dia ialah dia ada amalan dia tu, dia boleh bila mana orang tu sakit yang bersifat misteri ni, tak boleh diagnos di hospital, dia boleh bila mana dia buat amalan dia tu lah, dia akan tangan dia tu terlukis sendiri siapa yang buat orang tu jadi sakit, orang yang sihir dia lah. Okay. Lepas tu dia ada sebut, sebab ada satu orang tegur tentang benda yang dia buat tu, sebab benda dia buat tu ada pro and con, maknanya banyak yang tak betul. Dia kata saya nak tanya pada orang yang kata saya ni tak betul, kalau dia tahu apa jawapan dia, maka dia tu orang yang hebat. Di mana duduknya tongkat Nabi Sulaiman? Tak ada faedah pun. Cuma ada orang dia suka. Tapi dia jawab, dia kata tongkat Nabi Sulaiman duduk dalam perut Anai. Kita pun tak tahu apa yang dia nak bawa sebenarnya. Sebab dalam cerita Nabi Sulaiman tu, last sekali orang tahu Sulaiman tu dah mati sebab tongkat tu dah reput, Anai dah makan. Dia kata dekat mana duduk tongkat Nabi Sulaiman? Duduk dalam perut Anai. Apa faedah dia? Sebab tu yang jadi nak cari air Anai tu pula. Sebab mungkin Anai tu keturunan Anai yang dah makan tongkat Sulaiman tu. Ni semua kerja buang masa lah. Quran hanya highlight doanya. Quran tak highlight di manakah kerajaannya, di manakah alat-alat kebesarannya, tak highlight pun benda tu. Dan sikap macam ni memang macam tu. Sebahagian masyarakat dia minat. Bukan hanya pada Sulaiman. Kalau tengok Presiden Indonesia Soekarno, orang punya gila nak beli songkok dia, nak beli tongkat dia, sebab percaya pada songkok dan tongkat dia tu ada beberapa benda kelebihan. Terutamanya tongkat dia. Tongkat yang macam polis pakai, bukan tongkat berjalan tu. Tongkat untuk perbarisan tu yang pendek je, satu hasta. Dia katakan tongkat tu kalau tunjuk pada perut perempuan yang mengandung, dia boleh mandul, dia boleh gugur. Kalau tunjuk pada orang lain, boleh berlaku apa-apa saja. Okay. Ini semua cerita. Yang menjadi masalahnya, banyak pula tongkat tu, dan dijual dengan banyak, dengan harga yang mahal. Songkok Soekarno nak pakai sampai berapa ratus songkok, paling kurang 1-2, tapi dia boleh jual. Okay. Dan ada orang beli, dan dikatakan songkok tu boleh menjemput rezeki. Kenapa jual? Songkok tu dia boleh tarik duit. Okay. Yang kata yang dakwa songkok tu boleh tarik duit, dia jual songkok tu. Tuan-tuan boleh bayang? Maknanya dia pun tak yakin, dia sengkit, last sekali dia jual kat songkok tu. Kalau songkok tu betul boleh tarik duit, simpan. Betul-betul boleh tarik, last sekali dia pergi jual. Okay. Ini semua cerita-cerita yang
ditambah-tambah dia reka-reka. Cuma saya kata manusia memang dia suka dan dia minat pada benda-benda seperti itu. Okey. Seterusnya kita pergi kepada doa yang seterusnya. Doa seterusnya ialah pada muka surat 211. Okey. Antara doa Sulaiman yang lain adalah doa yang Allah Taala ceritakan melalui firman-Nya. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ini daripada surah Sad ayat ke-35. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya benar kami telah menguji Sulaiman dan kami letakkan di atas tahtanya satu jasad. Riwayat Israeliat sangat banyak cerita. Jasad tu apa dia? Ada yang kata jasad itu ialah satu jin yang telah duduk pada jasad tu. Tapi kita tengok doa dia dulu. Okay. Dia kata, kemudian dia telah bertaubat dan kembali kepada Allah. Maknanya Nabi Sulaiman bertaubat dan kembali kepada Allah. Qala, antara ucapan Sulaiman itu, Rabbighfirli, wahai Tuhan, engkau berikan keampunan bagiku, wahabli mulka, dan engkau kurniakan bagiku pemerintahan, la yambaghi li ahadin min ba'di, yang mana pemerintahan ini tidak boleh lagi dicapai oleh mana-mana orang selepas daripada aku. Innaka antal wahhab, kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang benar-benar Maha mengurnia. Okay. Ayat ni pun sebagai penanda aras, kayu ukur dan garis sempadan. Mana saja amalan yang dinisbahkan pada Nabi Sulaiman yang membawa kepada kebolehan yang pelik-pelik, tidak akan valid lagi lepas pada ni. Termasuk kekuatan untuk menguasai jin secara keseluruhan, tak ada lagi. Sebab dalam ayat ni, dalam doa ni, pertama Nabi Sulaiman dia minta ampun pada Tuhan dengan sebab ada satu kes, nanti kita akan tengok kes dia apa. Dan doa Nabi Sulaiman dia panjangkan lagi. Dia kata, wahabli mulka, berikan pada aku penguasaan, la yambaghi li ahadin min ba'di, yang mana kuasa ni tak akan dapat lagi dah pada orang selepas daripada aku. Sebab tu orang yang dakwa ilmu-ilmu Sulaiman, lepas daripada Sulaiman wafat, ilmu tu dah tak valid dan karut. Melainkan ilmu tu hanya dijenamakan dengan nama Sulaiman, tapi sebenarnya ianya hanyalah ilmu yang menyeleweng. Sama ada ilmu sihir, ilmu abjad, ilmu apa sajalah, ilmu-ilmu yang tak betul ni. Okay. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha memberi. Okay. Pertama kita boleh tengok pada ayat yang ke-35 daripada surah Sad ni, rendah dirinya Nabi Sulaiman sehingga dia boleh sebut untuk minta ampun kepada Allah walaupun dia Nabi. Kita boleh tengok sebelum-sebelum ni pun doa-doa para Nabi pun bila mana dia orang buat silap, dia orang cepat untuk minta ampun. Ringan lidah untuk minta ampun walaupun berada pada tampuk pemerintahan yang paling tertinggi. Dalam muka surat 211 tu Allah Ta'ala memberitahu bahawa dia telah menguji Sulaiman dengan meletakkan sebuah jasad di atas singgah sana. Barangkali yang dimaksudkan dengan jasad tersebut adalah sabda Nabi yang direkodkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abu Hurairah, dan Rasulullah SAW bersabda. Kita baca sikit hadis tu, apa dia maksud dia. Qala, kita terus pada maksud dia. Nabi Sulaiman bin Daud pernah berkata, ni muka surat 212, pada malam ini aku akan melayani ke semua 100 isteri-isteriku atau 99, kesemua mereka akan melahirkan seorang tentera berkuda yang akan berjuang di jalan Allah. Sahabatnya berkata, ucapkanlah insya-Allah, namun baginda tidak mengucapkannya. Lalu tiada seorang pun isteri baginda yang hamil melainkan seorang, itu pun anak yang dilahirkan tidak normal. Demi sesungguhnya, demi yang jiwa Muhammad berada dalam tangannya, kalaulah Nabi Sulaiman mengucapkan insya-Allah, pastilah kesemua anak-anaknya lahir dan menjadi pejuang di jalan Allah. Okay. Yang dikatakan Allah Ta'ala letakkan jasad di singgah sana tu, maksudnya ialah ujian dalam hadis ni. Cerita dalam hadis ni, iaitu dia akan bersama menggauli isteri dia yang ramai. 99 orang dalam riwayat ni. Kalau kita tengok dalam hadis ni kata, la atufannal lailata ala 90 imra'atan. Aku akan tawaf. La atufanna tu maknanya aku akan pergi pada semua. Dia bukan tawaf macam tawaf tengah buat tawaf di Mekah tu. Maknanya aku akan pergi pada semua lailah, satu malam, kulluhunna, kata Allah Ta'ala, 90 imra'atan. 90 imra'atan ni ke semua 100 isteriku. Sebenarnya 90 tu maksud dia 90.
Tapi dalam buku ni dia tertinggal beberapa perkataan. Sepatutnya kena sebut la atufanna ala mi'atin au tis'atun wa tis'ina. Sepatutnya macam tu lah. Mungkin dia tersilap sikit, tersilap cetakan macam mana. Okey. Aku pergi kepada 99. Okey. Ni cerita sikit, tambah sikit. Antara kekarutan yang dinisbahkan kepada Sulaiman ialah berkenaan dengan isu ni, isu kebatinan. Kebatinan orang lelaki, bukan kebatinan ilmu kebatinan tu. Okey. Nak bagi kuat ketika mana bersama dengan pasangan pun sebut nama Nabi Sulaiman. Ini benda-benda macam ni. Bila mana kita tengok satu ilmu tu, dia dah pergi kepada benda-benda macam ni, dia bukan lagi ilmu para Nabi. Dia bukan. Sebab tu ada orang bagi dekat orang-orang baru kahwin. Ni semua karut lah. Dan benda ni bukan hanya berlaku di Malaysia. Saya ingat saya pergi ke Kashmir pun ada. Di Kashmir tu dia ada satu tasik di kawasan Srinagar. Srinagar ni Kashmir belah India, bukan Kashmir belah Pakistan. Dia ada Dal Lake. Dal Lake ni tasik dia macam Tasuh lah, tapi tasik dia lagi luas. Dan kehidupan harian orang-orang di Srinagar ni, di Kashmir Srinagar ni, berkisar pada tasik tu. Dia orang ada houseboat. Houseboat dia orang bukan macam houseboat Tasik Kenyai yang bagi sewa orang naik tu. Houseboat rumah cantik, dalam tu ada perabot elok, tapi jenis duduk atas air. Houseboat. Okey. Bila mana petang, dia biasa akan ada orang naik boat. Naik boat tu dia akan bersiar di sekitar tasik tu. Dan bila mana ada turis pelancong, boat-boat yang dijadikan sebagai boat bawa pelancong ni tiba-tiba akan didekati oleh boat-boat kecil yang lain, yang dalam boat tu dia jual air teh, air kopi, dia jual macam-macam. Termasuk dia jual apa nama tu, saffron. Sebab antara pengeluar saffron yang terbaik di dunia ni ialah Kashmir, mengatasi yang di Iran. Cuma yang datang Malaysia ni kebanyakan daripada Iran lah. Iran ataupun tempat Turki yang kedua. Okey. Tapi yang paling best ialah di Kashmir. Itu paling original. Paling original di Kashmir. Okey. Dan kos dia mahal lah. 100 gram tu dekat dengan RM200 ataupun RM300. Sikit je. Maknanya sangat berkualiti. Okey. Antara benda yang dia jual adalah produk-produk yang diambil di gunung-gunung. Sebab dikelilingi, Kashmir ni dikelilingi dengan banyak gunung. Termasuklah getah-getah pokok yang didakwa ada kelebihan tertentu. Okey. Itu tak apalah. Okey. Ada satu orang ni, dia datang dekat boat yang saya naik tu, dia jual ambar. Ambar ni getah pokok yang digunakan sebagai satu ubat rawatan lah, khususnya ubat-ubat berkaitan dengan urat saraf orang lelaki. Okay. Bukan urat saraf yang tu saja, semua urat lah, seluruh badan. Okay. Kita jangan bayang yang tu je. Okay. Dia kata ni ambar, belilah ambar ni. Kita masa tu umur muda tak tahu apa ambar ni. Okay. Cuma dia kata waktu nak pakai ambar ni, kena sebut nama Sulaiman. Apa kaitan? Ambar tu dia macam getah pokok yang keras tu. Okey. Tapi dia dah adun dengan minyak. Okey. Cuma nak katanya sampai di sana pun dia punya nak attach dengan Sulaiman tu mesti nak kena ambil. Tapi doa Nabi Sulaiman yang dalam Quran ni dia tak peduli, dia nak pergi yang doa yang macam tu. Okey. Doa-doa yang macam ni lah, maknanya doa ni kalau pakai urat kita jadi semacam, jadi macam ni. Okey. Ini semua karut lah. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube pun ada orang buat review. Ini semua penjual ni scam ni semua. Sebab memang tabiat di India ni dia memang macam tu lah. Negara yang paling banyak scammers di seluruh tempat. Walaupun Kashmir tu antara kawasan majoriti Islam berbanding kawasan-kawasan lain. Okay. Cuma nak kata yang dimaksudkan ujian Tuhan pada Sulaiman tu ialah macam itulah. Iaitu Nabi Sulaiman akan bersama dengan semua isteri dia pada satu malam. Kita tak payah fikirlah macam mana dia punya kekuatan tu. Itu memang kekuatan para Nabi pun. Satu malam. Bukan 99 tu round dalam masa sebulan. Satu malam. Okey. Maknanya satu malam dia menggauli. Silapnya dia tidak sebut insya-Allah. Itu silapnya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau dia sebut insya-Allah, Allah Taala akan keluarkan daripada kesan pergaulan dengan pasangan pada malam tu anak-anak yang berjihad jalan Allah. Daripada 99 tu seorang aja lekat, tu pun cacat. Silap tak sebut insya-Allah. Teguran Allah Taala pada Nabi Sulaiman. Sebab tu Nabi Sulaiman pun kata, Rabbighfirli. Wahai Tuhan, engkau ampunkan dosaku. Maknanya, poin dia sini ialah nak kata, bila mana buat silap, kita cepat-cepat minta ampun pada Allah Azza wa Jal. Dan yang ketiga dalam doa ni, sebelum pada kita tutup perbahasan kita ni, ialah bertawassul dengan nama Allah, iaitu Al-Wahhab. Bukan Wahab yang lain tu.
Nama Wahab ni dia banyak konotasi zaman sekarang. Padahal dia nama Tuhan. Tapi dia jadi klaim. Bila dia sebut dia pergi klaim. Al-Wahhab maksudnya Tuhan yang Maha Pemberi. Nabi Sulaiman kata, innaka antal Wahhab, engkau lah Tuhan yang Maha Pemberi. Dia sebut macam tu dia bertawassul dengan nama-nama dan sifat Tuhan yang sempurna supaya dia dapat apa yang dia inginkan. Sini tunjuk kepada kita boleh bertawassul dengan nama Tuhan. Dan tawassul ni dia ada perbahasan lah, tawassul yang boleh dan tak boleh. Cuma kita tak nak sebut panjang-panjang pagi ni. Nak katanya poinnya ialah Nabi Sulaiman itu berdoa, dan akhirnya Allah Ta'ala jawab doa Nabi Sulaiman pada surah Sad, iaitu ayat 36 sampailah ayat yang ke-40. Selepas daripada ayat 35 tu Tuhan jawab terus. Tuhan kata pada ayat yang ke-36 sampailah ayat yang ke-30, kita boleh tengok pada muka surat 213. Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haythu asab wasyayatinu kullabanna'in wa ghawwas. Dan kami telah menundukkan baginya angin. Sebelum pada ni boleh faham kata-kata burung dan binatang. Tuhan tambah top up lagi dengan sebab doa tu. Kebolehan Nabi Sulaiman ni bukan setakat tundukkan makhluk, boleh tundukkan angin yang tak dapat diakses. Maknanya kekuatan Nabi Sulaiman ni, maknanya seorang pemimpin yang tak perlu nak kena telefon Jabatan Meteorologi tanya, okey cuaca hari ni, tak perlu. Dia boleh arahkan angin kawasan ni jangan datang lagi. Aku ada program, ada event kawasan ni. Dia boleh sebut macam tu. Okey. Allah Ta'ala kata, tunduk angin yang meniup sebagaimana perintahnya dengan lembut di mana sahaja dia kena. Maknanya angin yang ganas bertukar jadi kelajuan dia dah jadi pelan. Rukha'an tu maksudnya angin yang kuat, yang boleh bawa ribut, yang boleh cabut semua atap rumah apa semua. Sulaiman dia boleh buat. Yang ni pun satu cerita, iaitu bila mana kita ni di Perlis ni kan dia kerap berlaku ribut. Pun ada orang percaya doa-doa Nabi Sulaiman yang boleh. Doa umum boleh. Cuma bila mana ada orang tu dia kata ini amalan nak bagi angin tu berpecah arah dia. Dalam tu ada nak sebut nama Sulaiman tu. Okay. Yang tu tak ada. Kalau kita doa, ya Allah engkau jangan jadikan angin yang bertiup ni merosakkan harta benda, tu umumnya tu boleh. Cuma dia ada tata cara dia kena tolak dengan tangan, yang tu tak ada. Okay. Kemudian Allah Ta'ala kata bukan setakat angin saja, wasyayatin, dan juga kami jadikan dia boleh menguasai syaitan. Maknanya confirm ini jin yang jahat. Kullabanna'in wa ghawwas, yang mana syaitan-syaitan yang jahat itu berubah menjadi pekerja-pekerja kontrak pada Nabi Sulaiman. Banna' ni maksudnya yang tanpa simen buat bangunan, kerja dia. Ghawwas ni penyelam laut dalam, ambil apa saja permata yang ada dalam, buat naik ke darat. Kerja siapa? Kerja syaitan. Mana dia boleh tarik telinga syaitan tu, kamu menyelah. Tidak berlaku pada mana-mana raja lain ataupun pemerintah lain sebelum dan selepas. Wa akharina muqarranina fil asfat, dan yang lain dibelenggu dan diikat. Maknanya tak semua syaitan yang bekerja. Hadza ata'una famnun au amsik bighairi hisab. Itulah kurnia yang kami berikan kepada Nabi Sulaiman. Dengan itu engkau pertahankanlah dan engkau peliharalah. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Allah Ta'ala kata pada ayat yang terakhir, ini adalah pemberian kami, maka dengan itu sama ada engkau berikanlah atau engkau tahanlah dengan tiada pengiraan. Walhal sesungguhnya baginya di sisi kami benar-benar dekat dan kebaikan tempat kembali. Okay. Poin dia lah nak beritahu bahawasanya Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala beri pada dia kelebihan yang banyak. Dia tetap berdoa minta ampun, dia tetap menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, walaupun kelebihan yang dia ada mengatasi bagi makhluk-makhluk yang lain. Okay. Jadi alhamdulillah secara umumnya kita dah selesai daripada doa Nabi Sulaiman ni. InsyaAllah pada kali akan datang kita akan bahas doa Nabi Zakaria pula. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Setakat itu saja kita punya perbahasan pada pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.